I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help. My heart is breaking, so tired of crying. Lord, I'm calling, I need your help. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. Astaghfirullah. Forgive me, Allah. I'm so broken, my wounds are open, my life is frozen. I need your help, 'cause people always let me down. I'm losing all my air right now, I'm suffocating, I might drown. I need your help. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. Astaghfirullah. Forgive me, I don't wanna run anymore. Forgive me, Lord, don't close your door. I promise I surrender, I'm giving you my heart and my soul. I've been thinking about my past, I wanna say I found you, Lord, at last. I just wanna tell you that I really love you, I know you'll always be by my side. Astaghfirullah. Forgive me, Allah. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada para pendengar, para penonton FB Live pada hari ini, pada 10 Januari 2021. Terima kasih kepada semua pendengar yang kita kerana bersama lagi dengan FB Live bersama Dr. Anda yang dianjurkan oleh Muslimat Medical Team ataupun Musmedik, iaitu salah satu lajnah jabatan di bawah Dewan Muslimat PAS Malaysia bersama dengan Gerakan Wanita Sejahtera. Jadi jangan lupa like, share dan follow FB Gerakan Wanita Sejahtera untuk mendapat info-info menarik dan untuk mendapat ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan perubatan dan sebagainya. Jadi untuk topik kita pada hari ini, kita akan mengupas tajuk berkaitan dengan mata. Ya,
Dan topik yang menarik ini akan dikupas oleh seorang ahli panel yang sangat berpengalaman, ya, iaitu Dr. Profesor Madya Dr. Wan Haslina binti Wan Abdul Halim. Beliau adalah mendapat ijazah sarjana muda dalam bidang perubatan di UKM, kemudian menyambung pengajian di bidang master di bahagian oftalmologi UKM, kemudian menyambung pula pengajian di peringkat PhD di United Kingdom. Dan sekarang beliau merupakan seorang senior lecturer dan konsultan cornea and anterior segment Fakulti Perubatan UKM Medical Center. Dan beliau juga, profesor juga telah menerbitkan beberapa penerbitan sebanyak 60 terbitan ya Prof, iaitu ada 48 jurnal, 20 proceeding dan 3 ophthalmology book. Dan beliau juga dianugerahkan beberapa award yang berkaitan dengan research dan innovation. Jadi selamat datang Profesor Madya Dr. Wan Haslina ke FB Live Gerakan Wanita Sejahtera kita. Jadi Assalamualaikum Prof. Jadi untuk para pendengar yang dirahmati Allah SWT, seperti mana yang kita ketahui bahawa mata adalah satu nikmat yang sangat unik, yang sangat besar dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita. Dan sebagai hambanya wajiblah kita untuk mensyukuri nikmat pemberian mata yang dikurniakan oleh Allah. Jadi apa yang dikatakan sebagai mata ataupun dalam bahasa Arabnya disebut ayun ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil eyes adalah satu perkara yang unik yang mana diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana boleh mengawal penglihatan kita, penglihatan jauh, dekat, penglihatan yang bercahaya, gelap dan sebagainya. Jadi satu penciptaan Allah SWT yang unik ni kita nak kupas pada hari ini berkaitan dengan mata gatal. Ya, apa yang dikatakan sebagai mata gatal itu? Adakah mata yang mana kita masuk habuk, kita garuk, kita sapu-sapu mata kita, ataupun mata yang kita kenyit-kenyit bila kita rasa gatal dan sebagainya. Jadi topik kita pada hari ini adalah mata gatal, bila ringan jadi serius. Jadi Profesor untuk mengupas tajuk ini dengan lebih lanjut lagi, saya serahkan kepada Profesor Madya kita untuk mengupas dengan lebih lanjut. Silakan Prof. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya ingin menyambut salam Puan Pengerusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Allahumma tamim bil khair. Okey, pertama sekali saya nak mengucapkan terima kasih kepada pihak Amus Medik dan Gerakan Wanita Sejahtera kerana sekali lagi menjemput saya untuk memberikan ilmu lah, perkongsian ilmu berkenaan dengan kesihatan mata. Pertama sekali menjawab soalan Puan Pengerusi tadi, saya tertariklah bila kita kata mata gatal kenyit-kenyit tu kan. Sebenarnya memang bila kita mendapat mata gatal, kita memang terkenyit-kenyit jugalah sebenarnya kan, sebab kita nak keluarkan bahan yang menyebabkan mata kita gatal. Okey, jadi untuk menjawab persoalan tu, mari kita lihat slide saya. Mata gatal bila ringan menjadi serius ya. Sebenarnya mata kita ni merupakan satu organ yang terbuka dan organ deria yang sentiasa menerima rangsangan ya. Dan mata kita ni terlalu terbuka sebab apa? Sebab kita nak melihat lah kan, takkan nak melihat dengan keadaan mata tertutup. Jadi bila mata kita sentiasa terbuka, mata kita ni terdedah dengan pelbagai benda di sekeliling kita. Udara, habuk, cahaya ya. Dan kita kalau dilihat pada slide saya pada ni, bila kita punya anggota badan atau organ-organ terdedah dengan stimulasi rangsangan dan berbagai bentuk bahan alah benda asing di luar, badan kita akan mengalami satu reaksi bertindak balas terhadap rangsangan ini. So rangsangan yang selalu didapati adalah satu
pada mata, ya. Dan rangsangan yang kedua adalah di mana kita selalu akan dapat resdung. Kita pernah dengar perkataan resdung, so I'm sure everybody know. Resdung tu bila kita terdedah pada satu bentuk alahan, tak kira lah makan belacan ke apa ke, ataupun setakat dengan bau orang goreng cili dengan belacan tu kita dah bersin-bersin dah keluar air setengah-setengah orang. So itu adalah alahan pada hidung. Alahan seterusnya adalah di mana seseorang itu boleh mengalami lelah bila kita terdedah kepada satu bentuk alahan. So badan kita bereaksi dengan bahan-bahan alah di sekeliling kita ni. Satu lelah, satu tadi mata, yang kedua hidung, resdung, dan kita yang ketiga kita bereaksi dengan lelah. Dan seterusnya setengah-setengah orang dia tak boleh tahan minum susu sebab perut dia alah terhadap susu. Bukan semua bentuk susu. Ada satu susu, selalunya susu yang mengalami badan kita sentiasa bereaksi adalah susu daripada susu lembu ataupun dipanggil bahan spesifiknya laktos. Kita alergik alahan pada bahan dalam susu lembu tu. Jadi mungkin siapa-siapa yang memang tak boleh minum susu lembu selama ni, mungkin boleh try susu lain sebab susu itu memang bermanfaat pada badan kita. So mungkin kita tanpa sedar sebenarnya kita mengalami alah susu. So bentuk-bentuk alahan lain seperti gatal bila kita terdedah kepada contohnya setengah-setengah orang bila pergi dekat rumput-rumput rumput-rumput tu menyebabkan badan dia mengalami gegata, orang panggil gegata ataupun tumpuk-tumpuk merah dan itu juga salah satu bentuk alahan kulit selain daripada organ-organ saya cakap tadi lah. Okay. So bila untuk spesifik mata ni, bila mata tu terdedah kepada bahan alah ni, mungkin pertama kali dia tak rasa apa-apa. So badan dia baru nak kenal bahan alah ni. So dia kata, oh ada something lah dan saya tak suka bahan ni. Badan kita kata. So bahan kita kata, oh ingat lain kali bila bahan ni masuk datang balik kat badan saya tak suka nak tolak bahan ni. So itulah adalah dipanggil immunology ataupun memory dalam badan kita. Kita tak tahu sebenarnya badan kita ni ada komponen-komponen yang Allah jadikan sungguh istimewa. Komponen-komponen ni bereaksi dengan bahan-bahan di sekeliling kita. So komponen ni kata, komponen alergi ni kata, okey aku tak suka, lepas ni kalau dia datang balik aku nak tolak dia ataupun aku nak bagi tahu kata dia ni aku tak suka. So badan kita akan menolak bahan-bahan alah yang mana badan kita tak boleh terima. Jadi ini dipanggil alahan, reaksi alahan. So reaksi alahan pada mata akan menyebabkan beberapa tindak balas lah. Sebab itulah antara cara ni dipanggil bahan alah ataupun bahan alergen. Seterusnya bila kita cakap pasal bahan alah ni, sebenarnya setiap daripada kita mempunyai reaksi terhadap bahan alah atau alergen ni dengan cara yang berbeza. Ada setengah daripada kita alah terhadap bunga. So sayanglah perempuan kalau tak boleh terima bunga, sayang sangat kan. Kalau boleh kita nak suka ada bunga kan. So setengah-setengah orang tak boleh ada bunga. So dia memang orang yang sensitif. Dan ada setengah orang dia alah terhadap kosmetik, beberapa bahan kosmetik. Dan ada juga tanpa kita sedar, siapa-siapa yang pakai contact lens di sini, anda juga terdedah kepada bahan alahan yang mana bahan alahan tersebut contohnya adalah contact lens. So contact lens merupakan salah satu bahan alah yang boleh kita mengalami alah. Contoh-contoh seterusnya adalah seperti debu-debu dekat luar. Kita ada kucing, siapa ada pelihara kucing, itu juga salah satu bentuk alah yang boleh menyebabkan alahan pada badan. Selain daripada kucing, anjing ni, sorry lah saya ada gambar dua kucing dan anjing ni. So kucing merupakan salah satu yang paling common lah yang ada dekat kita punya rumah. Dan saya nampak tak ni satu binatang yang besar ni sebenarnya ni adalah mikroskopik. Dia orang dah tengok dalam mikroskop. Ini adalah hama. So hama ni memang orang kata takut juga bila kita tengok secara mikroskopik. This is hama mikroskopik kita tengok ni dalam di bawah mikroskop. Sebenarnya merupakan satu binatang kecil dan yang boleh berada di mana-mana saja dalam rumah kita, dan dia suka duduk dekat katil.
Dia suka duduk kat katil. Sebab apa? Sebab kita tidur kat situ, jadi sel-sel mati yang ada dekat kita punya badan ni akan runtuh daripada badan kita. Dan dia suka makan. Dia itu makanan dia. Makanan hama ni, dia suka makan sel-sel mati yang keluar daripada badan kita. So, hama ni merupakan sinonim dengan habuk. So, kalau ada habuk, adalah hama di situ. Dan kita juga kena pastikan bahan-bahan makanan ni kadang-kadang juga boleh menyebabkan alahan. Contohnya macam saya kata tadi, susu. Ada setengah-setengah orang dia alah pada seafood, ada setengah-setengah orang dia alah pada kacang. Dan berbagai bentuk alahan. Kalau di negara orang putih, dia orang alah kepada pollen. Pollen tu adalah debunga-debunga yang terbang di udara, terutama sekali pada musim bunga dan musim panas. So ini adalah bentuk-bentuk alah. Dan menjawab soalan Dr. Khawla tadi berkenaan dengan apa maksud mata gatal tu lah. Ia adalah sebenarnya reaksi badan kita terhadap alergen. Okay, jadi Prof, kita nampak yang macam Prof terangkan tadi, alahan ni nampak macam simple kan, macam benda-benda yang sekeliling kita. Jadi kalau yang tak ada alahan dan tak ada alahan pada perkara ni, jadi tak ada masalah lagi Prof. Okey, sebenarnya kalau orang yang tak ada alahan, mungkin badan dia punya immune reaction dia tak seperti orang lain. Jadi that's why setengah orang dia tak alah. Benda ni boleh berlaku dalam family. So dalam keluarga, kalau setengah-setengah keluarga tu dia memang dalam family history dia memang selalu ada alah. Contohnya lelah. So lelah yes boleh dalam family. Kadang resedung boleh juga diwarisi dalam keluarga. Jadi setiap orang mempunyai bentuk alah yang berbeza. Begitu juga dengan mata, bentuk alah juga berbeza-beza. Ingin saya terangkan juga bentuk alah yang berbeza ni macam mana. Contohnya kalau setengah orang bentuk alah kita ada untuk mata, bentuk alah ada banyak jenis. Pertama adalah simple allergic conjunctivitis. Saya minta maaf, saya punya slide ni dalam bahasa Inggeris, saya akan terangkan dalam bahasa Melayu. So simple allergic conjunctivitis ni contoh macam budak ni, dia mata dia berair, nampak sebelah sini berair dan mata ni dan tak tahan dah, dia nak kena gosok juga mata tu. So bila dia gosok mata tu, of course secara automatik mata dia akan merah dan berair seperti gambar yang sebelah kanan kiri ni. Dan akhirnya mata dia, kelopak mata dia akan bengkak. So alahan ini macam mana kita nak tahu orang tu alah atau tidak? Kita tahu bahawa bila dia terdedah je dengan something yang dia allergic, mata dia terus merah. Contohnya saya ada sahabat saya, anak dia umur dah 12 tahun tapi baru masa umur dia 10 tahun barulah alah kita muncul. Maksudnya as our body grow, kita punya anak tu membesar, kita punya reaksi tu makin membina, terbina sampai tahap mana mata dia dah tak tahan dah, dia nak kosok dah mata dia. So dia alah pada abuk. Dia tahu kalau bilik tu berabuk, memang anak dia akan kena. So simple allergic conjunctivitis ni dia reaksi mata dia terhadap spesifik allergen. Dia dah tahu dah, okey, satu benda ni kalau dia kena ada kucing je memang akan mata dia berair. So dia panggil simple allergic conjunctivitis. So apa yang berlaku, mata dia boleh merah berdua-dua mata, ada rasa macam nak tutup je mata dia tu dan keluar air mata dan mata dia merah. Dan ada satu lagi bentuk alahan dipanggil giant papillary conjunctivitis. Yang ni dia alah pada contact lens. So orang yang pakai contact lens kadang-kadang dia cuba pakai, bila dia tukar contact lens lain, contact lens itu menyebabkan dia alah, mata dia jadi merah, tak kurang-kurang juga mata dia jadi berair. Lepas tu kadang-kadang bila dia tukar solution untuk basuh contact lens tu, itu juga boleh menyebabkan dia dapat mata merah ataupun giant papillary conjunctivitis. Merupakan satu bentuk alahan terhadap orang yang menggunakan contact lens. So jenis-jenis ni agak simple. Bila kita dah buang sumber tu, dia akan terus relax, akan terus tidak menunjukkan reaksi yang banyak lah. So terus hilang bila kita jauhkan orang tu daripada sumber alahan tu. Itulah yang ringannya. Okay.
Jadi kalau macam tu dia kita jangan bagi kena ada benda-benda alahan ni lah Ya, kepada diri kita. Jadi betul-betul. kalau macam mana yang kata penyakit ni boleh jadi serius, Prof? Okey. So, ini yang saya sebutkan dua tadi tu jenis alahan mata yang ringan. Yang mana bila kita buang alahan tu, insya-Allah orang kata mata tu akan kembali baik, kembali normal. Tapi setengah-setengah keadaan mungkin kita perlu bantu sikit dengan ubat mata untuk kurangkan simptom ya. Itu simple and contact lens dan yang disebabkan oleh contact lens ada beberapa yang seterusnya kalau lihat pada slide saya ni ada satu lagi alahan disebut atopic keratokonjungtivitis. Kenapa yang ni lebih berat sikit? Ini boleh katakan dalam kategori medium, dalam kategori pertengahan berat. Di mana orang yang mengalami alahan ni contohnya dia adalah orang yang memang selalu dapat resdung for example. Dia ada resdung dan resdung dia selalu datang. So bila resdung dia datang macam memang mata dia akan merah dan mata dia akan berair, mata dia akan so orang yang mengalami alahan atopic keratokonjungtivitis ni dia akan mengalami keadaan di mana mata dia tak nak buka. Dia nampak lampu je dia silau. Mata dia sentiasa berair dan mata dia akan merah. Kalau tengokkan gambar yang saya tunjukkan di sini, dia punya bila kita kipak kelopak mata kita atas kita nampak dekat dia punya permukaan tu penuh dengan mucus dan juga ada discharge keluar air dan sekeliling mata dia akan nampak tanda-tanda mata kering nampak kulit sekelilingnya kering yang mana kulit-kulit kering ni akan lama-lama dia akan jadi coklat merah dan jadi keluar macam berair, kulit dia akan berair sebab dia selalu gosok orang yang macam ni sebab dia hidung dia selalu berterusan dia akan mengalami alahan mata juga. So orang yang macam ni dia tak ringan dah. Okey, kalau kita buang semua bentuk alahan pun dia boleh kurangkan sikit je simptom dia tapi yang orang macam ni memang kena rawatan yang berpanjangan perlu dirawat panjangan. Ini untuk orang yang mengalami established resdung ataupun allergic sinusitis atau rhinitis. Ada satu lagi bentuk alahan yang mana yang ni memang serius. Kenapa? Sebab contohnya dia yang saya bagi nama dekat slide saya ni dipanggil vernal keratokonjungtivitis atau singkatannya dipanggil VKC. Sorry, minta maaf saya tak letak dekat slide. So dalam VKC ni kenapa dia sangat penting sebab dia hadir pada budak-budak. Okay, dia start pergi pada budak-budak dan jarang-jarang sekali dia umur 30 ke atas, 20-30 ke atas. So kenapa kita penting untuk tahu bahawa dia hadir pada budak-budak sebab selalunya budak-budak kan orang kata aktif pergi main sana, pergi main sini jadi kadang-kadang kita mislook kita sangat kadang tak terfikir bahawa sebenarnya yang duduk balik kunyah mata tu sebenarnya dia ada VKC. Kadang-kadang kita mak-mak kita macam marah dah tahu masuk pergi dekat dalam semak tu ada macam-macam duk pergi lagi balik mata gatal gosok-gosok mata dan kita kena tahu bahawa kadang-kadang jika orang-orang ni budak-budak ni mungkin mengalami keadaan VKC. So dalam keadaan VKC ni mata dia bereaksi dengan reaksi yang sangat teruk ini di mana kalau ikutkan VKC ni sebenarnya didetect dikesan di kawasan yang bermusim. Yang mana kawasan bermusim tu diorang noted bahawa budak-budak ni masa musim bunga dengan musim panas mereka mengalami mata merah dan alahan dan setiap musim dia berlaku setiap musim dia berlaku. Dan kenapa dipanggil benda ni sangat serius sebab dia juga melibatkan kornea bukan setakat permukaan mata ataupun mata merah saja, dia menyebabkan kornea. So bila menyebabkan kornea dia boleh memberikan masalah kepada penglihatan. So memberikan masalah penglihatan untuk budak is very serious. Okay, so tapi untuk Malaysia pula kenapa dia serius sebab kita ni panas dan lembap sepanjang tahun. So of course budak-budak yang kena VKC ni dia akan kena sepanjang tahun. Sepanjang tahun. So that's why VKC ni satu benda yang sangat berat. Apa yang berlaku budak-budak ni akan gosok mata
dan mata dia akan berair, dan kalau boleh sebenarnya dia orang tak nak tengok pun, dia tak nak buka pun mata tu. Kalau dia buka pun kecil-kecil macam pengurusi cakap tadi lah, berkelip-kelip. Kenapa? Sebab dia tak boleh buka mata dia tak boleh nampak cahaya ya. So orang macam ni ya, sebenarnya yang berlaku adalah di bawah bila kita kelepek kelopak mata dia, dia ada bonjol-bonjol besar. Bonjol-bonjol besar ni merupakan reaksi alahan yang teruk pada mata. So bonjol-bonjol di bawah kelopak mata yang besar ni, dia punya hebatnya tu sampai penuh kelopak mata tu. Kita tak nampak bila kita tengok macam ni ya. So kita kena buka kelopak mata dan kita tengok, oh ada bonjol-bonjol besar dekat bawah kelopak mata dia tu, dipanggil cobblestone appearance. So cobblestone ni sebenarnya diberi nama bersempena dengan batu-batu yang disusun untuk dibuat jalan. You know, kalau kita tengok cerita-cerita orang putih kan, kereta kuda dia lalu dekat jalan dia tu, dekat jalan dalam bandar, ada batu-batu yang disusun-susun dengan rapat. Dulu dia orang tak ada jalan tar, dia of course tak ada tar dulu kan. So dia orang susun batu. So pasal batu-batu yang membonjol ni dipanggil cobblestone. So that's why nama ni diberi cobblestone appearance, seperti cobblestone. So apa yang menyebabkan dia jadi berat ialah sebab yang biji-biji dekat bawah kelopak mata ni dia akan berus mata, berus mata ya. Kita sebenarnya sebagai seorang manusia biasa, kita berkelip sekurang-kurangnya 17 ke 25 kali 1 minit. Okay. So bayangkan 17 hingga 25 kali 1 minit, dan kalau sehari berapa ribu ya. So di sini apabila ada kata bonjol-bonjol di bawah kelopak mata ni, dia duduk gosok permukaan kornea, gambar bawah ni, dan menyebabkan luka. So luka ni akhirnya kemungkinan besar boleh menjadi parut. So bila berparut, of course penglihatan budak tu akan terjejas. So senilah keadaannya akan menjadi serius. So sebab itulah pengurusi tadi kita kata benda tu ringan je, lepas kita lari pada alahan tu dia akan baik. Tapi kalau keadaan ni dia punya apa tu akibatnya boleh jadi kekal dan boleh menjejaskan penglihatan budak dan you know, kalau budak kita nak dia kalau boleh belajar, pergi sekolah, dapat kata go for higher education, tapi jikalau mereka tidak dirawat daripada kecil lagi penglihatan mereka terjejas, so mereka tak ada peluang untuk belajar, untuk mendapat masa depan yang cerah. That's why dia jadi berat. Okey, Prof. Musi. Boleh terima ya? Okey, jadi Prof, luka tu memang nampak agak teruk juga ya, impact dia kepada penglihatan kita. Jadi kalau dari segi kanak-kanak ni tadi, apa harapan kanak-kanak ni bila dah ada luka dekat kornea mata tu, Prof? Okay. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut apa bentuk cara kita merawat orang kata alahan mata yang serius ni, saya terangkan dulu tentang mata yang VKC tadi tu, yang VKC tu. Apa lagi tanda-tanda yang kita nampak pada mata ya. Of course pada mata kasar benda ni tak nampak, tapi kita sebagai pakar oftalmologi kita akan nampak bila kita periksa dia lebih lanjut menggunakan alat yang istimewa, iaitu panggil slit lamp examination. So bila budak tu datang, kita akan nampak mata dia tu ada bonjol-bonjol, bonjol-bonjol dekat tepi mata kita yang clear, kornea kita tu. So bonjol-bonjol ni macam bonjol-bonjol gatal lah, tapi dekat mata. Dan ini gambar yang bawah ni yang saya tunjukkan dengan saya punya anak panah ni merupakan biji-biji cobblestone tadi yang saya tunjuk. Ini gambar yang berbeza, dan cobblestone ni akan menyebabkan luka pada mata ya. Dia akan gosok-gosok mata terluka, dan sampai satu tahap mungkin menyebabkan parut seperti gambar yang di bawah ni yang saya tunjukkan ni. So kalau permukaan mata ni jadi macam ni, luka yang ni, penglihatan dia akan terjejas, penglihatan anak-anak akan terjejas. So apa yang kita boleh buat? Puan Fungsi tanya macam mana nak buat ni kan, budak-budak ni ada harapan ke? Of course kita kena usaha ya. Pertama sekali yang perlu dibuat adalah kita perlu mengelakkan bahan-bahan alah yang boleh menyebabkan mata budak tu kata terangsang, maknanya
Contohnya kalau tahu budak tu memang tiap-tiap hari kena mata merah dan gatal ni, there must be something wrong somewhere. Kita kena start dengan bilik tidur anak. So bilik tidur anak contohnya kita kena sentiasa cuci bantal, cadar and everything dan kalau boleh cari bahan bantal atau tilam yang kalis dust mite. Dia ada anti dust mite properties. I'm sure banyak dalam pasaran katil, tilam ataupun bantal yang anti dust mite. So kena selalu tukar dan kena selalu gunakan bahan yang baik. Saya sangat galakkan kalau anak tu memang selalu kena alas, sama ada lelah ke, restung ke ataupun mata, elok letakkan satu air purifier, satu penapis udara dalam bilik itu. Sorry saya tak ada gambar kat sini. So bila kita bersihkan cadar dia, kena bersihkan dengan baik. Jangan sampai kita lantak chemical yang berlebihan. Kalau boleh kita basuh dengan hot water, dengan air panas. Setengah-setengah mesin basuh dia ada setting hot water ataupun warm water. So cuba setting dengan setting warm to hot water supaya kita boleh bersihkan semua hama-hama yang ada dalam cadar dan juga sarung bantal. So bila yang ni berlaku, InsyaAllah kita boleh kurangkan kemungkinan budak tu mengalami alahan yang teruk. Contohnya, sorry saya letak gambar anjing lagi, sorry. Contohnya kalau ada pets, kalau ada kucing, kalau boleh mungkin kena decide lah sama ada nak let go kucing tu atau tidak. Tapi bergantunglah kalau budak tu memang alah kucing, memang kena let go kucing. Kena kata okay, bila you dah besar, you dah keadaan dah baik, dan baru kita boleh bela kucing yang balik lah. Dan kapet kalau setengah-setengah rumah tu ada kapet, please make sure spend sedikit wang untuk cuci kapet tu. Hantar untuk proper carpet cleaning. Kadang-kadang vacuum saja tak cukup. Kita kena hantar untuk proper carpet cleaning. So kapet tu kalau dalam bilik anak tu ada kapet, keluarkan. Kalau boleh satu rumah tu tak ada kapet, lagi bagus. Sebab kapet merupakan sumber habuk dan hama yang sangat penyumbang besar dalam rumah. So jangan ada kapet lah. Dan kalau boleh langsir, macam langsir saya belakang saya ni, pastikan langsir tu mempunyai properti tidak collect habuk. Apa ciri-ciri langsir tidak collect habuk adalah langsir tu dia tak ada bentuk yang timbul. So bila tak ada bentuk yang timbul, so habuk tak lekat sangat, dia flat dan sentiasa vacuum kita punya langsir ni. Itu cara yang inilah yang konservatif lain daripada apa yang mak-mak atau boleh buat adalah kita tuam mata tu dengan air sejuk supaya mata yang merah, yang bengkak tu akan kurang dan anak-anak akan berasa lebih selesa. Dan kita pakai ubat mata. So ubat mata ni macam-macam lah yang kita boleh dapatkan daripada doktor. Ya, saya silakan balik Puan Pengerusi. So tadi adakah menjawab soalan ke Puan Pengerusi ataupun apa yang saya boleh Ya Prof, Alhamdulillah saya menjawab soalan. Jadi macam yang Prof terangkan tadi tentang manajemen apabila untuk kanak-kanak yang ada alergi dan sebagainya. Jadi bila untuk ubat mata ni adakah kita boleh beli di farmasi over the counter saja ataupun boleh kita basuh cuci mata kita dengan air pipe ke macam mana? Okay. Pertama sekali jangan cuci mata dengan air pipe walaupun the urgency is very strong. Saya tahu kanak-kanak ataupun even dewasa pun kalau mata dia gatal sangat, dia rasa macam sampai nak cuci dengan air pipe. Betul macam Puan Pengerusi cakap. Tapi kita lihat pada slide saya seterusnya, sebenarnya rawatan khas untuk allergy eye disease ni ada dua. Satu non-invasive ataupun tidak invasif, tidak melibatkan bahan surgery. So non-invasive method ni adalah ubat mata. Of course macam Puan Pengerusi cakap. Tapi ubat mata ni di Malaysia kebanyakan ubat mata memang boleh dapati di mana-mana farmasi. Tetapi anda hendaklah menggunakan ubat mata ni di bawah nasihat
pakai mata. Sebab kita tak tahu mana satu kan. Banyak ni ubat dalam market ni, yang mana satu nak try kan. Seboleh-bolehnya jikalau mak ayah yang ada anak yang ada simple allergic konjungtivitis yang macam saya kata tadi, yang mula-mula tadi tu, yes, boleh pergi ke farmasi. Selalunya dia orang akan ada ubat-ubat yang boleh digunakan oleh masa, oleh orang ramai tanpa memberi masalah atau memberikan bahaya pada mata. Okay. Tetapi ada setengah-setengah ubat yang mana tak boleh digunakan melainkan dengan nasihat doktor. So that's why ada macam-macam ubat. Jadi saya nasihatkan orang mana-mana mak ayah yang mempunyai anak-anak yang alah mata ataupun sesiapa sahaja yang alah mata yang sangat serius, setahun tu memang 5-6 kali lah kena ataupun sampai tahap budak tu hilang tak pergi sekolah dan tak boleh main kat luar itu tahap serius so mesti bawa jumpa pakar mata supaya kita boleh bagi ubat mata yang betul. Sebab ada satu ubat mata tu iaitu ubat mata steroid yang mana tak boleh diguna sembarangan kerana ia boleh menyebabkan komplikasi lain pada mata. So again, ubat mata saya nasihatkan kalau simple pergi jumpa farmasis, boleh beli satu ubat yang selamat. Tapi kalau tak boleh, kalau berterusan dan sentiasa kena dalam masa setahun, jumpa doktor pakar mata macam saya kata tadi, ada yang non-invasive, ada yang invasive. So yang invasive tu tadi ingat tak yang saya tunjuk tadi dalam keadaan VKC tadi, iaitu alergik alahan mata yang teruk tadi, kita ada bonjol-bonjol mata yang besar ni kan, takkan nak biar macam ni kan, dah lah dia akan menyebabkan parut pada kornea So macam mana nak buat tu? So ada dalam keadaan ini untuk pakar mata saya akan inject satu ubat yang special dipanggil triamcinolone acetate untuk mengecutkan bonjol-bonjolan ni dan insya-Allah jika berkesan masanya insya-Allah berkesan gambar daripada gambar A ni yang menggerutu ni dia akan jadi gambar B gambar ni licin je so insya-Allah dia tak akan mendatangkan masalah pada kornea dan penglihatan dia tidak akan terjejah sangat Seterusnya, macam mana pula dengan yang tompok ni yang tompok yang saya tunjuk tadi yang mana menyebabkan penglihatan budak tu affected So kalau tompok tu nipis dan berada di permukaan paling atas, tompok ni sebenarnya sel-sel mati dalam mata kita tu dan badan kita juga menghasilkan sedikit kalsium dan benda tu akan membentuk satu lapis di atas permukaan mata yang luka. So this deposit yang kita boleh buat, kita kena masuk dewan bedah dan tidurkan budak tu tidurkan dia dan kita akan guna special pisau untuk kikis benda tu. Kita kena kikis sebab benda ni bukan boleh hilang dengan sendiri. So kita kena cuci dia, bagi dia bersih, permukaan bersih dan insya-Allah permukaan tu akan sembuh kembali. Bila sampai tahap ni sebenarnya kita kena sangat berhati-hati sebab penglihatan anak-anak ini boleh terjejas dan terjejasnya dia mungkin permanent. Dia mungkin permanent, maksudnya dia akan kekal dengan budak tu sampai bila-bila. So that's why kita tak nak sampai tahap ni Puan Pengerusi, kalau boleh kita kena kesan awal, kenal awal, rawat awal supaya tidak ada komplikasi. Kalau ada pun komplikasi, kita boleh rawat dengan baik supaya aim kita bila budak atau anak-anak kita ni membesar, dia diberi peluang sepenuhnya untuk pilih apa dia nak buat Even kalau kita nak drive pun kita kena ada penglihatan yang baik So of course kalau mata dia terjejas, orang kata harap masa depan anak-anak kita pun akan terjejas. Jadi saya harap perkongsian ilmu hari ini akan membantu semualah. Okey, saya rasa itu saja Puan Pengerusi. Okey. Terima kasih Prof. Jadi memang seperti yang Prof kata tadilah, kesan daripada sakit mata ni, konjungtivitis ni, dia agak serius memang very serius lah sebenarnya sebab boleh menyebabkan kecacatan permanen dan boleh menyebabkan buta Prof. Jadi sangat penting kepada kita untuk mengenal pasti dan mengambil langkah awal untuk mencegah daripada menjadi lebih serius Jadi
Jadi Prof, kita masih belum ada soalan daripada pendengar. Jadi pada pendengar yang ingin bertanyakan soalan boleh typekan di ruangan komen ya. Jadi kita akan bacakan soalan kepada Prof ya. Okay, izinkan saya berkongsi satu pengalaman kalau boleh Puan Pengurusi dalam merawat pesakit yang ada BKC ni. So seperti yang kita lihat pada slide kalau boleh tunjuk slide ni. Saya sebenarnya bila kita di HUKM, saya dah ada di HUKM sejak tahun 2001 sebenarnya saya bekerja sebagai pelatih di sana, sebagai doktor di sana dan dilatih untuk menjadi pakar mata di sana. So pengalaman saya di sana agak lama. Ada satu budak yang saya rawat, sebenarnya banyak budak yang saya rawat yang mengalami masalah VKC ni. So mula-mula dia start dengan allergic dulu sebagai simple allergic macam saya kata tadi yang ringan tadi tu. Dan bila lama-lama mak ayah dia kata makin lama makin teruk ni doktor sampai tak boleh nak buka mata. So mak ayah dia bawa jumpa kita dan kita rawat dia. Masa tu umur dia dalam 7 ke 8 tahun 9 tahun macam tu So masa kita jumpa dia memang mata dia teruk macam gambar ni dan kita terpaksa buat injection dan mata dia jadi baik balik dan datang lagi alahan lagi sebab VKC ni dia tak akan hilang 100% selagi mana umur dia tak mencecah 20 ke 30 tahun. Daripada umur sebelum 10 tahun ni kita kena jaga dia dan alhamdulillah kita rawat dia daripada umur sebelum 10 tahun sampailah UPSR ambil exam dalam hospital. SPM ambil exam dalam hospital sebab keadaan mata dia sangat serius sampai memerlukan beberapa kali masuk hospital. Itu masa zaman dulu, masa zaman saya rawat dia dulu, tak banyak ubat-ubat baru dan alhamdulillah sekarang ubat-ubat baru dah makin banyak dan banyak lagi rawatan-rawatan yang lebih baik menyebabkan kita boleh elakkan masuk ward tu. Dulu saya ingat masa saya rawat dia dulu, terpaksa masuk dalam ward berbulan-bulan, kadang-kadang seminggu lebih, 2 minggu lebih, sebulan. Tapi sekarang alhamdulillah sepanjang pesakit yang saya rawat, ubat yang dengan bantuan ubat yang makin baik dan dengan orang kata izin Allah juga, alhamdulillah anak-anak yang saya rawat ni alhamdulillah tak perlu masuk ward lama-lama. Ada seorang je yang still kena masuk ward banyak kali. Satu sebab dia alahan telur So dia alah telur. So banyak benda dalam makanan kita ni ada telur. Bang Musi. So agak sukar untuk elak telur tu Jadi terpaksa dirawat banyak kali dalam hospital. So alhamdulillah budak yang saya rawat tu daripada mata yang macam ni, alhamdulillah dia jadi makin stabil dan baru-baru ni saya jumpa dia dah ada anak seorang, dah kahwin, menjadi production crew untuk syarikat penerbitan dan saya rasa alhamdulillah saya syukur dengan komitmen mak bapak dia, dengan komitmen dia sebagai pesakit, dia berjaya orang kata mengharungi episod-episod mata gatal ni sampai mata dia lebih stabil sekarang. So sekarang saya hanya jumpa dia setahun sekali je, just untuk check up biasa-biasa saja. Tapi orang kata parut yang ada di mata dia tu masih ada, tapi alhamdulillah tidak menghalang dia untuk berjaya dalam hidup, untuk bekerja seperti mana orang lain. Itu je saya punya kongsi. Maaf saya tak dapat share gambar dia kat sini sebab saya tak dapat kebenaran daripada dia untuk share gambar dia. Saya ada simpanan dengan saya tapi itulah. Okey, ada soalan ke? Okey, terima kasih Prof. Jadi dengan pengalaman Prof yang lebih berapa tahun dalam bidang oftalmologi ni kan. Jadi kita nak tahulah ada soalan daripada pendengar, daripada Afizah Saleh. Kita nak tahu apa simptom-simptom yang memerlukan bila sakit mata ni memerlukan rujukan ke klinik pakar. Bukan saja kita mendapatkan rawatan di klinik kesihatan tapi kena merujuk kepada pakar. Silakan Prof. Apabila mata itu merah, merah dan melibatkan kedua-dua mata, itu satu tanda yang mana tak boleh jumpa doktor biasa-biasa, kena jumpa doktor pakar.
Yang kedua, apabila mata merah, gatal semacam ni dan bercampur simptom-simptom lain. Contohnya bukan saja merah saja. Dia merah dan kabuk atau merah dan berair atau merah dan sakit. So bila ada merah dan campur dengan simptom-simptom lain yang rasanya membebankan, yes, yang tu kena jumpa doktor pakar mata lah. Yang ketiga, bila merah mata tu menyebabkan kita keluar tarik mata yang banyak. Contohnya berair yang tak betul, yang berterusan, mata tu berair je berterusan. Ataupun mata tu keluar tarik mata yang kuning-kuning, hijau-hijau tu banyak. Berterusan, dan yang tu kena jumpa doktor pakar. Dan yang keempat, yang paling penting sekali, bila mata merah dan menyebabkan penglihatan kita terjejas, itu merupakan tanda yang penting untuk jumpa doktor pakar mata. Sebab bila nak pergi jumpa doktor biasa-biasa, dia orang tak dapat nampak semua simptom-simptom yang saya tunjuk di gambar tadi. Jadi dan simptom-simptom ni bercampur baur. Ni sign-sign ni bercampur baur. Ada yang ke sini, ada yang ke sana. Sebab doktor biasa dia boleh rawat mata merah yang disebabkan oleh virus. Dia berjangkit mata merah. Tahu kan berjangkit mata merah? Mula-mula adik saya kena, lepas tu saya kena. Itu berjangkit mata merah macam tu, ya boleh dirawat di doktor biasa. Tapi jika mata merah dan berkaitan dengan benda tadi, iaitu satu, sakit atau ada discharge. Yang kedua, menyebabkan mata merah, dua-dua mata dan berpanjangan. Yang ketiga, melibatkan penglihatan mata, maka benda tu kena jumpa pakar mata. Dan satu lagi, orang yang pakai contact lens sangat sensitif dengan infection. Saya pernah bagi talk pasal ulcer cornea sebelum ni. Bagaimana contact lens, orang yang pakai contact lens dia punya risiko untuk dapat ulcer cornea tu lagi tinggi. Jadi kena rawat cepat-cepat sebab orang kata lagi lambat kita rawat, dia boleh menyebabkan komplikasi kekal pada mata. Sebenarnya Allah bagi kita dua mata ni ada hikmahnya sebenarnya. Allah bagi dua mata itu sebab Allah tahu kita ni sebenarnya perlukan mata ni. Jadi kalau ada apa berlaku sebelah mata, korang pun ada lagi sebelah. Tapi tak naklah orang kata kita jadi orang yang tak bersyukur. Jadi kita nak bersyukur ni, saya ingat dulu masa sekolah, Ustaz ajar kita nak bersyukur kena 3 perkara. Pertama, ucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, rasa dalam hati Alhamdulillah, aku ada lagi mata, boleh nampak dengan baik, terang, boleh baca buku, boleh baca Quran. Yang ketiga, kita kena jagalah tindakan kita. Kalau ada apa berlaku dengan mata, jangan ignore. Kena pastikan simptom-simptom yang saya cakap tadi tu kalau betul-betul serius, nampak rasa macam aku tak nampak dah kabur lah. Jangan kata, oh tak apalah, okey kot, aku bling-bling-bling, nanti 2-3 hari nanti baiklah. No. Kena jumpa doktor mata sebab benda ni, kita tak tahu sebab benda ni, penyakit mata ni hanya doktor mata je yang boleh rawat dan diagnose. Okey, Puan Pengerusi, boleh adakah ia menjawab soalan? Ya, Profes. Jadi kita ada soalan lagi, beberapa soalan lagi Prof saya akan tanyakan lah. Soalan daripada Izwa Niza Arif, yang mana dia kata anak buah dia ada konjungtiva dia nampak kekuningan dan dia selalu gosok. Adakah yang tu VKC Prof? Dan ayah dia juga ada bawa ke klinik kerajaan lah, tapi klinik kerajaan dia bagi gel CMC dengan normal saline. Jadi boleh Prof terangkan? Okey. Jikalau mata orang kata kuning tu, saya tak pasti sangat. Kalau benda tu berterusan dan lama, kita kena check adakah mata kuning tu disebabkan oleh orang kata bilirubin. Kita tahu budak-budak, baby-baby bila kita lahir, kita ada kuning, penyakit kuning disebabkan oleh kita punya hati belum matang nak proses darah dalam badan. Jadi dia menghasilkan bilirubin. So bilirubin yang tinggi boleh menyebabkan permukaan putih mata kita jadi kuning. Yang tu bila describe kuning tu je lah, kuning mata tu. Tapi selalunya benda ni tak ada kaitan dengan gatal. Jikalau apa yang saya faham tu yang tu lah. Okey, sekiranya dan mungkin atau mungkin yang bukan yang tu. Kalau yang tu yang bilirubin kuning mata disebabkan oleh bilirubin tu, yang tu kena cek darah sebab nak tengok level of bilirubin. Kalau
budak tu baby ya. Tapi kalau budak tu dah besar yang nampak macam kuning-kuning sikit, lepas tu nampak macam ada keluar air mata dan selalu gatal. Dan kalau macam tu jikalau benda tu sentiasa berterusan, maknanya bukan sekali-sekala. Sentiasa macam 2-3 kali, 2 minggu sekali jadi lagi. 2 minggu sekali jadi lagi sampai tahap dia tak boleh buka mata berkelip-kelip. Yang tu memang kena jumpa pakar mata. That's why kadang-kadang kita latih doktor-doktor biasa dalam Malaysia ni. Saya merupakan pensyarah di Jabatan Ophthalmology sejak dah 20 tahun, almost 20 years lah. Kita latih doktor-doktor yang nak keluar ni, doktor-doktor yang nak keluar jadi doktor kat luar tu dengan ilmu yang sedikit, yang 30%. Kita ada 70% lagi ilmu yang tak boleh nak ajar dalam masa sekejap. So mungkin batasan ilmu doktor biasa agak terbatas untuk mengetahui bahawa keadaan ni macam mana. So saya sajaskan kepada puan tadi untuk bawa anak saudara puan untuk jumpa pakar mata. Pakar mata ada di hospital besar di mana-mana sahaja. Kalau dekat dengan Ceras, boleh datang ke SUKM, kat klinik kita. Tapi pastikan bawa sedikit surat untuk referral sebab klinik pakar SUKM ni dia terima, dia adalah tertiary center, so dia kena ada surat sikit untuk mengatakan bahawa nak tengok untuk masalah berkenaan. So saya sarankan bawa dulu check, macam kalau kita start based on symptom agak sukar jadi kita kena check dulu baru kita tahu apa diagnosisnya. Tapi baguslah puan, syabas kerana kata sensitif terhadap anak saudara. Saya cadangkan sebab dia budak lagi, please bawa. Kalau tak ada apa-apa alhamdulillah, tapi kalau ada apa-apa at least kita detect awal dan kita rawat dengan awal. Okey, soalan seterusnya Prof daripada Adila. Betul ke susu ibu boleh guna untuk sakit mata Prof? Okey. Ini sebenarnya amalan daripada zaman dulu-dulu. Kenapa dulu-dulu dia orang percaya susu ibu tu boleh rawat mata sebab memang dalam Ya, nampaknya kita ada sedikit masalah teknikal, mungkin ada masalah line problem, internet problem dengan Prof Madya Dr. Haslina. Jadi kita boleh, jadi daripada apa yang kita dengar daripada Prof tadi, ya, penyakit mata, ya, mata gatal ni tadi adalah satu perkara yang walaupun nampak biasa, tapi dia boleh jadi kemungkinan yang serius lah. Ya Prof? Ya betul. Okey, silakan Prof. Okey. Jadi Prof, kita teruskan dengan soalan tadi, menjawab soalan yang tentang guna susu ibu tadi Prof. Mungkin boleh buka kamera sebab tak nampak muka Prof kat situ. Minta maaf, line putus ya. Okey, berkenaan dengan penggunaan susu ibu tadi ya. Okey, memang zaman dulu-dulu kita guna benda tu sebab sebenarnya memang ada sedikit kebenaran, sedikit lah, tapi mudaratnya lebih kalau kita guna susu ibu. Kebenarannya adalah dalam susu ibu yang mula-mula, yang awal-awal masa kita beranak tu, dia ada banyak antibodies daripada kolesterol tu yang mana kuning tu. Yang tu ada banyak antibody, ada IgA, ada a lot of immunoglobulin yang boleh lawan mata merah, boleh menyebabkan mata merah tu kurang, anti-inflammatory, dikurangkan radang, semua itu memang betul. Tetapi kita tak boleh pastikan susu tu bebas daripada bakteria juga. Ya, bila kita perah susu tu dengan keadaan kulit kita yang ada banyak bakteria, jari-jari kita ni, dan kulit sekeliling tempat kita nak express tu, so kita tak boleh pastikan bakteria dalam tu hilang. So memang ada juga. So bahayanya lebih daripada kebaikan. So saya tak galakkan lah ataupun saya melarang lah penggunaan susu ibu untuk melawat penyakit mata sebab dia punya bahayanya lebih sebab kalau kita tak nak kontrol bakteria yang ada dalam susu tu, bila kita minum tak ada masalah sebab bila kita minum kita punya salur cerna kita ni ada banyak lapis daripada mulut lagi kita ada asid dalam mulut kita yang mencernakan
yang mematikan sel, mematikan bakteria. Pasal bila kita telan, pergi dekat perut ni, mula-mula pun dah ada asid daripada gastric yang mematikan bakteria. So yang tu tak ada masalah sebab memang dah ada. Tapi untuk mata tak ada benda tu Jadi bahayalah kalau kita gunakan susu untuk rawat mata kata. Okey, Prof, kita ada soalan saya kira ada 4 soalan lagi Prof. Boleh teruskan Prof? Boleh. Okey, soalan daripada Nadia Mutalib. Apa beza conjunctivitis dengan scleritis Prof? Okey. Conjunctivitis ni adalah radang yang melibatkan konjungtiva. Saya susah sikit nak ni, tapi kalau boleh faham saya punya description. Okey. Kita punya bola mata ni dia ada banyak lapis Allah jadikan mata ni 1 mm, 1 milimeter tu macam-macam benda, macam-macam lapisan sel ada. Dia tak macam struktur lain dalam badan. Mata ni sangat istimewa. Padahal benda tu tak sampai besar bola pingpong pun. Tapi dia punya lapis dia tu, wah Masya Allah So lapisan paling luar yang kita nampak putih tu, kita nampak putih ni sebenarnya adalah warna sklera. Sklera kita warna putih. Tapi yang di depan yang melapisi bahagian depan sklera ni dipanggil konjungtiva. Konjungtiva ni adalah lapisan clear yang melapisi sklera. So yang masa bahagian putih kita ni sebenarnya ada 2 lah maksudnya ada konjungtiva dan ada juga sklera dekat belakang dia. So bila mata merah kita tak tahu mana satu. Memang kita boleh katakan mungkin disebabkan sklera merah atau disebabkan oleh konjungtiva yang merah Jadi apa yang membezakan conjunctivitis dengan scleritis So conjunctivitis ni merupakan radang yang yang didapati oleh konjungtiva. Yang scleritis pula adalah radang yang disebabkan radang pada lapisan sklera. Penyebab dia lain-lain. Okay, so conjunctivitis ni macam-macam sebab ada sebab virus macam saya kata tadi mata merah yang berjangkit tu yang kedua sebab alahan yang ketiga sebab bakteria boleh menyebabkan conjunctivitis. Scleritis pula adalah satu struktur yang mana dia tak rapat dengan badan kita. Contohnya kalau badan kita ni jenis ada radang dalaman, contohnya dia ada SLE, kalau siapa pernah dengar SLE, ataupun ada radang dalaman, contohnya yang efek sendi-sendi, contohnya rheumatoid arthritis, dia boleh affect sklera. Tetapi kalau pandangan kasar, kita memang tak boleh bezakan antara scleritis dengan conjunctivitis. Nampak sama. Tapi untuk pakar mata seperti saya, kita boleh gunakan satu eye drop yang special yang akan membezakan antara conjunctiva dengan sklera. Apa beza juga simptom antara sklera dengan conjunctiva ni? Conjunctiva ni bila kita kena radang, dia tak sakit. Tapi sklera ni sebab dia berkait rapat dengan badan kita dan saraf dan salur darah yang dalam badan kita, dia bila radang je sklera ni dia sakit. Sakit yang sangat-sangat, tak boleh tidur. Tapi conjunctiva boleh tidur lagi lah, walaupun mata merah berair, gatal pun malam mesti boleh tidur. Itu beza antara dua itulah. Dan rawatan juga berbeza. Rawatan sklera lebih kepada rawatan dalaman, kita kena makan ubat, lebih kepada rawatan sistemik. Tapi rawatan untuk konjungtiva lebih kepada ubat rawatan setempat, ubat mata ataupun rawatan contohnya kalau VKC tadi kita rawat seperti di atas lah, injection and all. Boleh? Okey, terima kasih Prof. Soalan seterusnya Prof. Cobblestone cobblestone ni kita boleh nampak jelas dengan kita lipat kelopak mata tu ke atau kita kena gunakan sheet lamp? Yang tu boleh sebab cobblestone ni besar dan biji-biji dia tu memang bonggol dia tu besar. Bila kita evert je kita nampak lah benda tu bonjol-bonjol memang kita boleh nampak yang cobblestone tu boleh tapi untuk yang luka di depan mata tu agak sukar untuk kita lihat. Kalau benda tu tak serius mungkin kalau luka tu sikit kita boleh nampak kat slit lamp saja, kita nampak dekat mata kasar. Tapi untuk biji-biji tu ya betul boleh nampak. Okey. Soalan seterusnya Prof daripada Azlizan Supian. Kalau ada style di kelopak mata, petua kata menekup dengan sudu panas. Betul ke petua tu ataupun sekadar mitos? Okey. Style dia ada 2.
Satu, style ni sebenarnya dia ada istilah-istilah dia. Style ni boleh kan nama dia Hordeolum pun boleh betul. Calazion pun boleh jadi juga sebab style ni dia ada dua, internal style dengan luar punya style. So internal Hordeolum atau outside Hordeolum. So dia ada dua jenis. Ada jenis Hordeolum tu, jenis tu dia kena tekap dengan sudu panas sebab apa? Sebab dia nak bagi keluar. Kita punya mata kita ni ada kelenjar-kelenjar yang keluarkan minyak yang penting untuk mata kita tu licin. So mata kita setiap kali kita berkelip, kita ada 3 komponen air mata. Satu minyak, satu yang kedua air, yang ketiga protein. Secara automatik mata kita akan produce this. Allah jadikan mata kita sangat special. Bila kita berkelip tu dia macam wiper dan dia ada air mata dia ni yang special, ada 3 komponen ni. So salah satu komponen ni dia ada iaitu komponen minyak dihasilkan oleh kelenjar di kelopak mata kita. So jikalau kelenjar minyak di kelopak mata kita ni tersumbat, dia boleh jadi stye. Macam yang Puan tu tanya tadilah. So bila ada infection ke apa ke dia tersumbat. Jadi setengah-setengah orang merawatnya dengan kata buat letak sudu panas. Sebab apa? Sebab nak bagi kelenjar tu terbuka. Nak bagi yang tersumbat tu terbuka keluar daripada dan seterusnya meriliskan orang kata tu apa? Minyak yang tersumbat tu lah dan menyebabkan infection. Pertama. Tapi ada juga keadaan di mana style dia tu merah sangat dan sangat besar sangat dekat mata dia sampai tahap macam bengkak sangat. Yang tu kadang-kadang kita kena pertama sekali kita kena rawat dengan sejuk dulu nak bagi merah tu kurang. Dan bila dah merah tu dah kurang, kita dah makan ubat, dia dah makin kecut dan baru kita letak sudu panas supaya benda tu boleh keluar dan nanah tu keluar sendiri. Dan nanah tu atau minyak tu yang tersumbat tu akan keluar. Benda ni complicated sikit lah Dr. Khawlah sebab dia bergantung kepada pemerhatian kita di bawah slit lamp. So pada generalnya kalau dirawat dengan sudu panas tu betul, saya kata betul kalau benda tu kecil. Tapi kalau benda tu besar dan merah dan bengkak menyebabkan seluruh kelopak mata, saya rasa lebih baik untuk menerima nasihat dengan lebih lanjut daripada pakar mata sama ada nak guna sudu panas ke atau nak tuam guna air sejuk. Itu kata a bit complicated lah untuk kita generalizekan di sini lah. Boleh Okey, tak tu? boleh. Okey, soalan yang seterusnya berkaitan dengan allergic conjunctivitis, adakah dia melibatkan unilateral saja ataupun boleh bilateral eye, Prof? Okay. Commonly bilateral, selalunya dua-dua mata. Tetapi boleh juga sebelah mata. Ada budak-budak ni simptom contohnya simple conjunctivitis, allergic conjunctivitis yang saya terangkan dalam slide saya yang awal tadi, yang mana yang quite simple, alahan datang, lepas tu dia dah jadi, alahan pergi, dia pun baik balik kan. Yang tu boleh jadi unilateral. Tapi kebanyakan daripada kita mengalami dua-dua mata. Okey. Prof, ada soalan daripada Cik Ia. Dia kata Puan Cik Ia mengatakan cucu dia kadang-kadang suka gosok mata tapi matanya tak merah. Adakah itu dikira simptom sakit mata juga? Okey. Sakit mata, alahan allergic conjunctivitis ataupun alahan mata ni, dia boleh jadi mata tu tak merah. Okey. Mata tu mungkin sedikit merah tapi bila kita tengok secara kasar, tak merah pun. Tapi bila kita lihat dengan lebih jelas, kita nampak benda tu sebenarnya salur darah ni macam dilated dan ada keluar air mata. Bila kalau cucu tu selalu gosok mata, saya sarankan pergi jumpa pakar mata sebab ada dua je perkara yang berlaku. Pertama mungkin ada alahan mata sendiri. Yang kedua mungkin sebenarnya cucu dia tu dia tak nampak dengan jelas. Contohnya dia ada silau ataupun mata dia kurang penglihatan sikit dalam beberapa dalam satu jarak. Jadi cara dia nak zahirkan bahawa dia tak nampak tu dia gosok. So dia boleh juga merupakan tanda bahawa penglihatan dia tu perlu bantuan. Mungkin kena pakai spek mata kan untuk melibatkan mata dia lebih jelas. So sama ada dia memang betul still lagi betul alahan, dan kedua mungkin mata dia tu mempunyai rabun yang perlu dirawat sama ada gunakan spek mata atau sebagainya. Tu. Okey, Prof, saya kira ni insyaAllah soalan yang terakhir daripada penonton kita.
Ya, daripada Liza. Niza Arif, sangat aktif beliau hari ni dan tanya Puan. Dia tanya lagi, mohon komen berkenaan dengan rawatan alternatif perawat non-medical yang mengatakan bahawa dia boleh merawat masalah mata seperti katarak dan lain-lain yang berlaku sekarang ni lah. Jadi apa pandangan Prof tentang non-medical punya rawatan alternatif ni, Prof? Okey. Pertama sekali, terima kasih ya Puan Izwaniza kerana bertanya soalan yang orang kata sangat penting ya. Bertanya, saya tak tahulah sama ada ni apa tu, hadis ke ataupun ni, kita kalau nak tanya sesuatu kita kena tanya pada ahlinya, betul? Pada ahlinya. Jadi kalau masalah mata janganlah tanya pada orang yang tiba-tiba nak buat bisnes kan, tiba-tiba nak buat selama ni dia buat rawatan herba tapi tiba-tiba herba I ni bagus dan semua kan. Elok tanya pakar mata ya. Apa sebenarnya rawatan untuk penyakit mata tersebut ya. Dan memang media sosial ni bagus sebab dia terbuka dan pada masa yang sama juga dia tak bagus sebab dia menyebabkan orang-orang macam ni mengambil peluang untuk menyebarkan rawatan-rawatan alternatif yang tidak terbukti, belum terbukti berkesan. Nasihat saya pada pada penonton dan pendengar sekalian, apabila kita dapat satu benda, kita kena tanya pada orang ahlinya. So jangan percaya bulat-bulat. Kenapa saya kata macam ni? Sebab kadang-kadang kita boleh mungkin end up satu hilang wang, duit banyak. Ada satu pernah saya tengok tu satu rawatan alternatif mata, satu botol mata, air mata tu, ubat mata tu harga 300 lebih. Untuk apa? Untuk rawat katarak, glaukoma dan sebagainya. Lepas tu ditepek pula logo universiti kat situ untuk menunjukkan bahawa saya punya eye drop ni memang dah dirawat, tapi sebenarnya tipu lah tu kan. Kalau betul lah universiti tersebut dah dapat hasilkan ubat yang boleh merawat semua ni, dah kaya raya dah universiti tu, dah boleh buat building besar-besar semua kan, sebab memang sangat menguntungkan kalau dapat rawat semua benda. So botol air mata tu pesakit tu pakai secara berterusan tanpa pergi jumpa doktor mata, dan akhirnya mata dia pas jumpa juga doktor mata. Sebab apa? Sebab mata dia dah ada parut dan penglihatan dia terjejas secara kekal. Jangan sampai tahap macam tu. Jikalau anda nak guna pun, katakanlah saya nak guna, nak try juga, pergi tanya doktor pakar mata atau doktor yang berkaitan. Tanya doktor, what do you think about this? So it is better. Saya tak nak cakap lah kata kita kena tangkap orang ni ke apa kan. Tapi kita sendiri kena lengkapkan diri kita dengan ilmu. Dan insyaAllah dengan puan-puan semua menghadiri Musmedik punya talk ni dengan Gerakan Wanita Sejahtera punya live FB ni, ilmu kita semakin bertambah. So janganlah percaya benda-benda macam tu. Kalau ada pun rawatan yang diklaim oleh sosial media punya promo ni, make sure you go back to your doctor, tanya doktor, what do you think about this, betul ke? Jangan bazirkan duit anda, jangan bahayakan mata anda dengan ubat-ubat yang tak betul dan bogus claim ni. Okey. Itu sahaja Dr. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Kita dah berjaya menjawab ke semua soalan yang ditanya oleh penonton kita. Alhamdulillah, penonton kita aktif pada hari ini. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Jadi, apa yang kita dapat daripada ceramah yang disampaikan oleh Prof sebentar tadi berkaitan dengan mata gatal. Ya, kita jangan pandang ringan perkara yang apa yang berlaku pada mata, bila ada kemerahan, ada keluar cecair dan sebagainya. Jadi kita kena sentiasa alert terutama dengan anak-anak kecil dan segera mendapatkan rawatan di klinik pakar yang terutamanya dapatkan rujukan ke klinik pakar mata lah ya. Jadi Prof, untuk yang terakhirnya, ada apa-apa pesanan terakhir daripada Prof untuk para penonton kita? Okey, apa pesanan yang saya nak sampaikan pada semua adalah mata merupakan satu anugerah Allah yang sangat istimewa. Dia merupakan satu deria yang pertama kita guna bila kita bangun dari tidur. Dan deria ini kita kena jaga dengan baik sebab
kita fikir macam ni, bila kita jaga diri kita dengan baik, kita dapat meneruskan ibadah dengan sebaiknya. Contohnya membaca Quran and everything. Bila kita lihat dan bila kita zahirkan kesyukuran dengan mengucapkan Alhamdulillah, merasakan dengan hati bahawa Alhamdulillah Allah dah bagi aku banyak nikmat, terutama juga nikmat mata. Dan yang ketiga, kita kena jagalah dengan baik. Sekalinya ada masalah, pergi berjumpa doktor. Jangan rawat sendiri ataupun just beli ubat over the counter, melainkan penyakit tu simple-simple. Contohnya mata kering, benda macam tu boleh beli ubat bawah ada the counter je lah. Saya rasa itu saja. Sayangi dan jagalah mata anda. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Wan Hasina binti Wan Abdul Halim. InsyaAllah kalau ada segmen untuk stroke mata nanti kita akan bersama lagi Prof insyaAllah. 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 Okey, terima kasih kepada Prof yang bersama dengan kita pada hari ini berkongsi ilmu. Okey, terima kasih juga saya ucapkan kepada AJK teknikal kita betul-betul rumus di belakang tabir. Dan juga terima kasih tak tinggal kepada para pendengar dan para penonton. Jadi jangan lupa like, follow dan share FB Gerakan Wanita Sejahtera, kerana kita akan kongsikan ilmu-ilmu yang bermanfaat daripada pakar-pakar kita yang sangat diiktiraf. Jadi dapatkan ilmu daripada ahlinya. Jadi kita akan teruskan bersama kami. 2 minggu daripada sekarang kita akan bersama lagi dalam FB Live bersama Dr. Anda pada 24 Januari 2021 dengan tajuk gangguan seksual, psikologi mangsa dan sokongan kita. Dan sokongan kita bersama dengan Dr. Idiawati binti Abdul Karim, iaitu seorang pakar psikiatri. Jadi sekali lagi kita sama-sama like, sharekan, sebar-sebarkan kita punya diskusi kita punya FB Live kita dan follow FB kita. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang saya mengendalikan FB Live pada hari ini. Jadi sebagai penutup, sukalah saya bacakan daripada surah Al-Anfal, firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayat surah Al-Anfal ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang maksud semuanya Allah SWT akan memenuhkan neraka Jahannam ni dengan jin dan manusia, yang mana mereka mempunyai hati tapi tidak mahu memahami, mereka mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat, mereka mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar. Sungguhnya mereka itulah lebih teruk lagi, mereka itu adalah seperti binatang, bahkan lebih teruk lagi, dan mereka itulah golongan-golongan orang-orang yang lalai. Jadi saudara-saudara para pendengar, sama-sama kita hayati firman Allah SWT ini, yang mana kita perlu menggunakan segala panca indera yang Allah SWT kurniakan kepada kita, hati, mata, pendengaran, untuk melihat kebesaran Allah SWT, untuk melihat, untuk mendengar dan untuk memahami ayat-ayat Allah SWT. Jadi itu saja saya tinggalkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Semuanya yang baik itu daripada Allah SWT dan yang buruk itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya yang buruk dan yang baik itu adalah daripada Allah SWT, tapi disandarkan kepada diri saya yang lemah ini. Jadi tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help. My heart is breaking, so tired of crying. Lord, I'm calling, I need your help. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh nana, oh nana,
oh na na na. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. Astaghfirullah. Forgive me, Allah. I'm so broken, my wounds are open, my life is frozen, I need your help. 'Cause people always let me down, I'm losing all my air right now, I'm suffocating, I might drown, I need your help. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, oh na na na. I don't wanna fight no more, I don't wanna fight this war. Oh na na, oh na na, yeah. Astaghfirullah.